untuk memulakan perbahasan. Dipersilakan Yang Berhormat Sibu. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua atas peluang untuk saya turut berbahas dalam Belanjawan 2026 ini. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan atas pembentangan belanjawan yang bertanggungjawab dan berlandaskan kesejahteraan rakyat. Namun dalam semangat membina Malaysia yang seimbang dan inklusif, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada beberapa isu penting yang berkait rapat dengan keperluan rakyat di kawasan Sibu. Tuan Yang di-Pertua, Hospital Sibu kini menghadapi kesesakan yang semakin merunsing. Ruang parkir yang terhad, fasiliti yang padat dengan pesakit dan kekurangan unit rawatan penting seperti invasi kardiak unit serta radioterapi unit menjejaskan kualiti perkhidmatan kesihatan di kawasan Tengah Sarawak. Saya difahamkan bahawa di bawah rancangan Malaysia ke-13, kerajaan telah merancang pembinaan bangunan baru bagi menaik taraf Hospital Sibu. Saya amat menghargai perancangan tersebut. Namun ingin menyuruh agar kerajaan mempertimbangkan pembinaan sebuah hospital baru sepenuhnya di Sibu dalam perancangan masa hadapan. Ataupun hospital kanser yang sudah dicadangkan dibinakan di Kuching, kita boleh mempertimbangkan semula supaya ia dibina di Sibu supaya boleh membantu menambah baik sistem kesihatan atau sistem kesihatan di kawasan Sibu ataupun pendengaran Sarawak. Ini penting untuk jangka masa panjang agar hospital kita mampu menampung pertumbuhan penduduk serta memenuhi hasrat kerajaan menjadikan Hospital Sibu sebagai regional hospital bagi Johor Tengah Sarawak. Dengan hospital baru, kita bukan sahaja meningkatkan kapasiti perkhidmatan kesihatan, tetapi juga membuka ruang kepada pembangunan pusat kebakaran perubatan di wilayah ini. Tuan Yang di-Pertua, dalam manifesto kerajaan pilihan raya lalu, pernah tersebut tentang cadangan untuk menubuhkan universiti awam baru di Sarawak dan Sabah. Keperluan ini kini semakin mendesak dan wajar diberikan keutamaan. Sibu merupakan lokasi strategik di Tengah Sarawak dan mempunyai potensi besar untuk menjadikan hub pendidikan. Selama ini prestasi akademi pelajar-pelajar di Sibu, khususnya dalam peperiksaan SPM dan STPM, amat membanggakan. Ini menunjukkan bahawa kita mempunyai asas modal insan yang kukuh untuk dibangunkan. Penumbuhan sebuah universiti awam di Sibu bukan sahaja membuka peluang pendidikan tinggi kepada anak tempatan, tetapi juga mampu menarik pelajar dari seluruh Malaysia atau di luar negara. Ini akan memberi kesan limpahan ekonomi kepada Bandar Sibu, termasuk dalam sektor perumahan, perkhidmatan, peruncitan dan pelancongan. Secara tidak langsung, ia akan merancangkan ekonomi tempatan dan mengangkat imej Sibu sebagai pusat ilmu dan bakat bagi Malaysia. Oleh itu, saya mencadangkan agar kerajaan memulakan kajian kebolehlassanaan bagi menumpukan universiti awam baru di Sibu sebagai sebahagian daripada pelan jangka masa panjang pembangunan pendidikan tinggi negara. Tuan Yang di-Pertua, Malaysia kini menuju ke arah masyarakat menua. Dalam tempoh tua dekat akan datang bilangan warga emas dijangka meningkat dengan ketara. Saya ingin menegaskan bahawa pembinaan pusat aktiviti warga emas harus mengambil pendekatan baru. Bukan setengah konsep lama sebagai tempat rekreasi bersantai, tetapi perlu membawa fungsi dan elemen baru. Sebagai contoh, pawis pusat aktiviti warga emas boleh diintegrasikan dengan kemudahan daycare, pusat kesihatan komuniti, counseling, aktiviti sosial, latihan digital asas dan perkhidmatan kesukarelawanan. Pendekatan baru ini bukan sahaja membantu warga emas kekal aktif dan sihat, tetapi turut memperkukuhkan
jaringan sokongan sosial, serta mengurangkan tekanan kepada keluarga muda yang masih bekerja. Saya mencadangkan agar model baru PAWI ini dilaksanakan sebagai projek perintis di Sibu. Boleh jelas sikit? Boleh. Peruntukan untuk PAWI ini terlalu sedikit. Sekadar untuk pengurusan pentadbiran semata-mata. Tak ada yang berbentuk aktiviti yang banyak yang seperti yang dimasukkan oleh Sibu. Setujukah Sibu kalau pula nyatakan bahawa perlu tambahan bajet yang secukupnya untuk membangunkan, melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk warga emas ini? Ya, saya amat bersetuju kepada YB Pulai. Kita perlu meningkatkan dana peruntukan kepada PAWI supaya yang memainkan peranan yang lebih penting dalam masyarakat kita. Dan saya harap projek perintis ini akan dilaksanakan di Sibu. Okey. Mohon bercelah sedikit saja. Boleh. Saya hanya nak mencela untuk memberi peluang bagi saya untuk mengalu-alukan kehadiran komuniti wanita daripada Tebrau dan Johor ke Dewan Yang Mulia ini. Okay. Terima kasih Sibu. Okay, thank you. Dan Sibu menjadikan contoh kepada bandar-bandar lain di Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, masalah bekalan air bersih di kawasan luar bandar Sarawak masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya kerana kekangan dana dan cabaran geografi. Saya berpeluang melawat projek sistem penapisan air berteknologi reverse osmosis di Sungai Sadik Sibu yang dijalankan oleh Sarawak Water Sdn Bhd. Hasilnya amat berkesan dalam menyalurkan air bersih kepada penduduk sekitar dan kosnya tidak melebihi 5 juta ringgit seunit. Saya mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan penggunaan teknologi baru berskala sederhana seperti sistem reverse osmosis di kampung-kampung luar bandar. Ini lebih mudah diselenggara, kos efektif dan mampu memberikan manfaat segera kepada rakyat luar bandar. Namun pada masa yang sama, kita tidak boleh hanya menumpu kepada penapisan air semata-mata. Pemeliharaan sumber air bersih mesti dijadikan keutamaan nasional. Jadi langkah proaktif tidak diambil untuk melindungi kawasan tahanan air dan sungai daripada pencemaran industri dan pembangunan tidak terkawal. Kita berisiko menghadapi krisis air bersih yang serius pada masa hadapan. Bukan saja di luar bandar tetapi di kawasan bandar seperti Sibu. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh isu penting berhubungan dengan tuntutan agar Sabah dan Sarawak diberikan semula 1/3 daripada jumlah kerusi parlimen. Sebagaimana semangat asal pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Tuntutan ini adalah wajar dan berasaskan prinsip kesamaan serta perkongsian kuasa sebenar dalam persekutuan Malaysia. Dalam kuota 1/3 kerusi, Sarawak dan Sabah dapat memainkan peranan lebih bermakna dalam menentukan halal tuju negara. Namun begitu, dalam memperjuangkan hak ini, kita juga mesti memastikan reformasi sistem pilihan raya dijalankan dengan menyeluruh. Ini termasuk isu persempadan semula yang adil, pembiayaan politik yang telus, serta langkah-langkah untuk memastikan pilihan raya yang benar-benar bersih, bebas dan saksama. Kita bakal berhadapan dengan pilihan raya negeri Sabah serta beberapa pilihan raya lain dalam masa terdekat. Soalannya, adakah kita benar-benar mempunyai pilihan raya yang bersih dan adil? Inilah masanya kerajaan madani memimpin usaha ke arah reformasi pilihan raya sebenar sebagai tanda komitmen terhadap integriti demokrasi negara. Tuan Yang di-Pertua, satu lagi masalah sosial yang semakin membimbangkan di Sibu dan sebenarnya di seluruh negara juga, iaitu perjudian dalam talian yang semakin berleluasa. Walaupun kerajaan telah berkali-kali menyatakan komitmen untuk membanteras kegiatan ini, hakikatnya di lapangan ia masih beroperasi dengan bebas dan berani. Saya menerima banyak aduan
daripada penduduk tempatan mengenai kegiatan perjudian dalam talian yang dijalankan secara terbuka. Di kedai lunjit, di kafe cyber, melalui aplikasi di telefon pintar, masalah ini bukan sekadar isu undang-undang, tetapi sudah menjadi isu sosial dan moral yang merosakkan masyarakat. Ramai ibu bapa mengadu anak-anak mereka terjerat dengan hutang akibat perjudian dalam talian. Keluarga berpecah, jenayah seperti keculian, rombakan dan malah kes bunuh juga pernah dikaitkan dengan aktiviti ini. Soalannya, sampai bila masyarakat kita perlu berdepan dengan masalah ini tanpa penyelesaian? Saya ingin bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri. Apakah pelan tindakan menyeluruh untuk mempantaskan perjudian dalam talian ini? Adakah undang-undang sedia ada mencukupi untuk mengawal perjudian digital? Dan bilakah masyarakat akan melihat hasil sebenar daripada tindakan kerajaan dalam isu ini? Kita perlu melihat perjudian dalam talian sebagai ancaman keselamatan sosial nasional. Bukan sekadar kesalahan kecil. Jika tidak dibendung segera, ia akan merosakkan generasi muda kita dan menjejaskan kestabilan keluarga serta komuniti. Tuan yang dipertua, dalam era digital ini, capaian internet bukan lagi satu kemewahan, tetapi satu keperluan asas. Namun kebelakangan ini, saya menerima juga banyak aduan tentang kelajuan internet yang semakin perlahan. Bukan saja di luar bandar, tetapi juga di kawasan bandar seperti Sibu. Ramai pengguna mengadu bahawa pakej internet yang mereka langgan tidak menepati kandas benar. Pakej yang diiklankan 100 MB per second, contohnya seringkali hanya mencapai 30 atau 40 MB per second, kadang-kadang lebih rendah. Masalah ini bukan saja menjejaskan produktiviti kerja dan pembelajaran, tetapi juga mencerminkan jurang antara janji dan pelaksanaan dalam sektor telekomunikasi. Saya ingin menanya kepada kerajaan, bilakah pelan kabel dasar laut madani bernilai 2 bilion yang diumumkan sebelum ini akan bermula dilaksanakan? Apakah kawasan liputan utama dan bilah rakyat khususnya di Sarawak akan menikmati kesan peningkatan kelajuan dan kestabilan sambungan internet tersebut? Saya percaya infrastruktur digital adalah asas kepada kemajuan ekonomi masa hadapan. Jika kita gagal memastikan rangkaian internet yang pantas dan stabil, maka konsep digital madani yang kita impikan akan tinggal sebagai slogan semata-mata. Tuan yang dipertua, pembangunan sesebuah bandar tidak akan lengkap tanpa peranan aktif golongan muda. Namun di Sibu, ramai belia yang menampakkan pengajian terpaksa mencari peluang pekerjaan di luar negeri, di semenanjung Malaysia. Ini kerana kekurangan industri dan peluang pekerjaan yang sesuai di Sarawak. Saya mencadangkan agar kerajaan menumbuhkan kepada pembangunan ekonomi berasaskan belia dan inovasi, termasuk mewujudkan hub startup dan keusahawanan di Sibu. Kerajaan juga boleh memperluaskan program TVET dan latihan kemahiran di sektor baharu seperti tenaga hijau, logistik, otomasi dan ekonomi digital agar anak muda di Sibu dapat memperolehi kemahiran yang relevan dan keperluan pasaran kerja masa kini. Selain itu, galakan cukai kepada syarikat mengambil graduan tempatan seperti graduan dari Sibu dan insentif kepada industri yang beroperasi di Sarawak Tengah perlu diperkenalkan. Langkah-langkah ini bukan sahaja mengurangkan penghijraan tenaga muda, tetapi juga membina semula keyakinan bahawa Sibu mempunyai masa depan yang cerah untuk generasi muda. Tuan yang dipertua, Belanja Wang 2026 memberikan ruang kepada kita untuk membina asas negara yang lebih adil dan seimbang.
bukan saja dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi kesehatan, pendidikan, sosial dan pembangunan wilayah. Dengan itu, kami bukan sahaja membina Malaysia Madani yang inklusif dan seimbang, tetapi juga memastikan tiada wilayah, tiada keluarga, tiada rakyat yang tertinggal. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.